Assalamualaikum, salam sejahtera. Fokus minggu depan bersama saya Syaf Syukri, dan untuk waktu jam ini kita akan memberi fokus kepada isu di peringkat global, memberikan penekanan khusus kepada ketegangan yang berlaku di antara Amerika Syarikat, Iran pada ketika ini dengan topik yang akan kita bincangkan, adakah mudah untuk Trump melancarkan serangan. Tapi sebelum itu kami di Astrawani, di astrawani.com dan di semua platform media sosial Astrawani memang sentiasa memantau keadaan terkini di sana dan melihat perkembangan susulan daripada ketegangan yang berlaku di antara dua negara besar ini, dan kita melihat juga bagaimana respon Washington dan juga Tehran dalam mengemudi perkara ini supaya tiada konflik yang berlanjutan berlaku. Dan kami juga pada sebelah pagi membawakan laporan ini di mana Panglima Tertinggi Tentera Iran Amir Hatami melaungkan amaran bahawa Angkatan Bersenjata Republik Islam itu berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya untuk mempertahankan negara sehingga ke titisan darah terakhir. Dan kenyataan itu dilaungkan ketika ketegangan antara Tehran dan Washington semakin memuncak. Pihak berkuasa ulama Iran melaksanakan tindakan keras terhadap protes besar-besaran di seluruh negara yang memasuki minggu kedua. Ini susulan krisis ekonomi, inflasi melambung dan kos sara hidup yang semakin membebankan rakyat. Bantahan itu menyaksikan pertembungan antara penunjuk perasaan dan pasukan keselamatan di beberapa bandar utama. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berulang kali menyuarakan sokongan terhadap penunjuk perasaan dan memberi amaran bahawa Washington bersedia mengambil tindakan sekiranya Iran terus menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya. Trump juga menggesa Tehran kembali ke meja rundingan bagi mencapai perjanjian pembendungan nuklear atau berdepan serangan yang jauh lebih dahsyat. Pegawai Amerika memaklumkan pada Jumaat bahawa Trump sedang meneliti pelbagai pilihan ketenteraan terhadap Iran namun belum membuat keputusan muktamad sama ada untuk melancarkan serangan. Sebagai tindak balas, Republik Islam Iran menuduh Amerika Syarikat dan Israel sebagai dalang di sebalik pergolakan domestik itu dan memberi amaran akan bertindak balas sekiranya diserang. Tehran turut memberi amaran kepada sekutu Washington di Asia Barat bahawa pengkalan tentera Amerika di wilayah mereka boleh menjadi sasaran sekiranya Iran diserang. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memberitahu CNN Turk bahawa seramai 3,100 orang terbunuh dalam protes berkenaan termasuk 2,000 anggota pasukan keselamatan. Mengulas ancaman tindakan ketenteraan Amerika, Araghchi berkata Tehran bersedia untuk berunding atau berperang dan pada masa sama bersedia bekerjasama dengan negara serantau bagi mempromosikan kestabilan dan keamanan. Washington menegaskan bahawa Iran perlu mengehadkan program peluru berpandunya sekiranya kedua-dua negara mahu menyambung semula rundingan, namun tuntutan itu ditolak tegas oleh Tehran. Dan seperti saya sebutkan tadi, fokus hari ini terarah kepada perkembangan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran, di mana hubungan Amerika Syarikat dan Iran seringkali dilihat mengalami pasang surut dan ia secara tidak langsung memberikan impak kepada iklim politik dan geopolitik antarabangsa. Hal ini kerana kedua-dua buah negara mempunyai keupayaan ketenteraan yang hebat, terutamanya Amerika Syarikat yang sehingga kini masih lagi mengungguli ketenteraan terhebat dunia dengan penguasaannya di laut, darat dan udara. Dan sejarah ketegangan hubungan dua hala antara Washington dan Tehran ini telah berlangsung sejak sekian lama, terutamanya semenjak revolusi Iran 1979 apabila pemerintahan Shah Reza Pahlavi sebagai Raja Iran yang pro kepada Amerika Syarikat telah ditumbangkan oleh revolusi rakyat Iran yang diketuai oleh Ayatollah Khamenei. Dan semenjak dari saat itu Iran muncul antara negara yang seringkali tidak sependapat dengan Amerika Syarikat dalam banyak isu antarabangsa, sekaligus menjadikan Iran sebagai antara negara yang telah dikenal pasti sebagai negara paksi keganasan ketika era pentadbiran George W. Bush sebagai Presiden Amerika Syarikat. Dan itu antara sejarah yang boleh kita kupaskan sedikit. Namun saya tidak mahu membuang masa. Saya bersama dengan Profesor Dr. Pa Kim Beng yang merupakan Profesor Pengajian ASEAN dan Pengarah Institut Pengajian ASEAN dan Pengantarbangsaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat petang, Prof. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, melihat kepada situasi semasa ketika ini, Tehran sudah menyatakan kesediaan untuk mengadakan perbincangan dengan Washington namun belum ada sebarang perkembangan lanjut. Apa yang boleh kita ramal akan berlaku dalam masa terdekat ini, Prof? Sebenarnya senario bahawa Amerika Syarikat akan menyerang Iran itu amat tinggi sekali. Dan sekiranya senario itu berlaku, apa yang akan manifest daripada kejadian itu ialah Amerika Syarikat akan gunakan laut perairannya, tentera perairannya untuk melancarkan misal untuk menyerang pusat-pusat yang penting kepada Tehran. Tetapi
bukan ke uh, seluruh kota ya, tetapi lebih kepada pusat-pusat mungkin yang mempunyai Iranian Islamic Revolutionary Corps. Baik Prof, kalau kita melihat juga ya, kita tahu juga Amerika Syarikat sudah menghantar USS Abraham Lincoln di perairan Iran pada ketika ini. Jadi jika Washington melancarkan serangan ke atas tapak nuklear Iran ataupun tapak-tapak strategik yang lain, adakah ia sebenarnya benar-benar melumpuhkan tahap kehebatan ataupun tahap ketenteraan Iran itu sendiri, Prof? Sebenarnya USS Abraham Lincoln itu sedang berada di Laut Cina Selatan, tetapi disebabkan oleh keputusan yang telah diambil oleh Presiden Trump, ia telah dipindahkan daripada Laut Cina Selatan kepada perairan Hormuz ataupun Persian Gulf. Dan berdasarkan apa yang telah berkumpul di kawasan perairan itu, iaitu melebihi 10% daripada kebolehan ketenteraan Amerika Syarikat di kawasan itu. Ia dengan secara tidak langsung juga menunjukkan bahawa Amerika Syarikat amat serius, sebab pertumpuan kuasa itu juga melebihi apa yang Amerika Syarikat gunakan semasa operasi Absolute Resolve terhadap Venezuela. Dan sekiranya Amerika Syarikat menyerang Iran, tapak-tapak itu lebih kepada tapak yang mempunyai perisikan. Dan ini merupakan salah satu cara untuk melumpurkan sistem tata kelola Iran supaya leadershipnya itu, tumpuk kepimpinan itu tidak boleh mengawal Iran dengan seboleh-bolehnya. Dan juga Profesor juga berminat untuk saya tanya, melihat kepada sejauh mana ancaman tindakan ketenteraan seperti yang US telah pamerkan pada ketika ini, kapal USS Abraham Lincoln daripada Laut Cina Selatan berada di Selat Hormuz ketika ini, digunakan sebagai alat diplomasi pada titik ia mungkin boleh menjadi perang yang tidak disengajakan atau miscalculation, Prof. Ya, ini juga merupakan satu andaian yang boleh dibuat. Dan setakat ini sebenarnya Amerika Syarikat dan Israel mempunyai objektif yang juga bertentangan. Objektif Amerika Syarikat ialah untuk suruh pihak Iran untuk masuk ke dalam negotiation supaya tidak ada polisi untuk membina semula nuclear capability Iran, dan juga tidak boleh menentang orang-orang yang sedang bertentangan dengan pihak Teheran. Tetapi objektif Israel pula lebih kepada melumpurkan, malah cuba mengekang ke semua pucuk pimpinan Iran, dan yang dimaksudkan itu ialah regime change. Dan ini merupakan satu objektif yang agak ekstrim, sebab regime change ini sebenarnya boleh menyebabkan bukan sahaja kejatuhan Iran, tetapi seluruh negara itu akan menjadi satu tempat yang penuh dengan chaos, dengan huru-hara. Dan ini juga akan berkesan terhadap Saudi Arabia dan juga Turki dan negara-negara jiran. Dan sebenarnya Saudi Arabia dan Iran tidak menyokong keputusan Presiden Trump untuk melakukan apa-apa tindakan. Prof, macam mana pula kita menilai dan melihat dakwaan Tehran sebelum ini yang mengatakan, ya, kita tahu berlaku berlaku tunjuk perasaan dan juga rusuhan di bandar-bandar besar di Iran disebabkan oleh kegagalan penunjuk perasaan mendakwa pemimpin sekarang gagal untuk mengawal ekonomi negara, dan dakwaan Tehran berkata kekacauan itu disebabkan oleh campur tangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Bagaimana kita menilai kenyataan tersebut, Prof? Sebenarnya kalau kita lihat optik senario itu dari optik economic sanction, ekonomi Iran itu sebenarnya telah menghadapi kesan negatif daripada sanction yang begitu lama, ya, lebih kurang 4 dekad. Tetapi selain daripada itu, Iran juga menghadapi
masalah ekonomi selepas peperangan 12 hari di antara Israel dengan Amerika Syarikat. Dari kejadian itu pada bulan Ogos tahun lepas, inflasi di Iran itu telah naik 80%. Dan untuk ke belakang ini, inflasi itu turut berganda 2 kali. Dan ini menyebabkan banyak rusuhan daripada para peniaga di bazar-bazar Iran. Dan biasanya sekiranya ada rusuhan di Iran, peniaga di bazar Iran itu jadi pucuk pimpinan yang pertama. Dan untuk pengetahuannya, apa yang berlaku di Iran, protes di Iran ini antara protes yang terbesar selepas protes yang dilakukan oleh masyarakat di sana susulan kematian Mahsa Amini pada tahun 2022. Prof, kita tahu juga sekiranya berlaku konflik yang berpanjangan antara dua negara ini, pastinya akan berlaku ketidakstabilan geopolitik global, gangguan bekalan tenaga dan kenaikan harga minyak, polarisasi kuasa besar dunia. Ini antara fokus yang saya nak tanyakan Prof. Bagaimana Prof melihat dengan kita tahu Iran ini sekutunya ialah China dan juga Rusia. Jadi bagaimana dengan berlakunya sekiranya konflik ini berpanjangan, bagaimana ia akan membentuk multipolar yang seterusnya boleh melemahkan konsensus di peringkat antarabangsa, Prof? Setakat ini pihak Tehran juga rasa agak terkejut bahawa Rusia dan China walaupun merupakan ally kepada Tehran belum berhadapan dan juga mengemukakan usul-usul di United Nations, iaitu Perikatan Bangsa-Bangsa Bersatu, bahawa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat itu bukan saja tidak sah dari segi undang-undang antarabangsa, malah tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Dan di sini menunjukkan bahawa kuasa Amerika Syarikat itu masih kuat, malah Rusia cuma ingin bertumpukan kepada apa yang sedang berlaku di Ukraine, malah China pula menumpukan apa yang sedang berlaku di kedalamannya. Misalnya salah seorang general yang paling kuat di China telah dipecat oleh Presiden Xi Jinping, dan keadaan sekarang ini seperti ada di China yang saya maksudkan itu di China, seperti lebih menumpukan kepada apa yang sedang berlaku di dalam China dan lebih daripada apa yang dihadapi oleh Iran pada waktu ini. Baik Prof, kita akan menyambung perbualan sebentar lagi. Kita akan melihat dalam konteks hubungan kuasa besar, implikasi jangka panjang dan juga beberapa perkara lain susulan daripada ketegangan yang memuncak di antara Tehran dan juga Washington. Kita akan sambung perbualan dan juga perbincangan sebentar lagi. Fokus minggu depan berhenti seketika, bertemu semula selepas ini. Fokus minggu depan masih bersiaran bersama saya Syaf Syukri, dan kita masih memberi fokus kepada ketegangan diplomatik di antara Amerika Syarikat dan Iran. Adakah mudah untuk Trump melancarkan serangan? Saya telah pun mengadakan perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Pa Kim Beng yang merupakan Profesor Pengajian ASEAN dan Pengarah Institut Pengajian ASEAN dan Pengantarbangsaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan Prof masih bersama dengan saya Prof. Saya nak masuk kepada konteks implikasi jangka panjang sebelum kita melangkah ke hubungan kuasa besar, Prof. Jadi kita melihat kepada konflik ini, kita tahu beberapa konflik di dunia ini ataupun di peringkat global seperti konflik Rusia dan juga Ukraine, konflik kemanusiaan yang berlaku di Palestin masih belum menemui noktahnya, dan terbaru kita lihat bagaimana Amerika Syarikat melakukan penahanan terhadap Presiden Venezuela sebelum ini, Nicolas Maduro, dan dibawa ke Amerika Syarikat. Jadi dalam jangka panjang sebenarnya Prof, adakah di peringkat global dan juga dunia sedang menormalkan konflik tanpa penyelesaian diplomatik yang betul, Prof? Keadaan sekarang ini sebenarnya boleh di-characterize sebagai satu sistem di mana Amerika Syarikat masih berpendapat bahawa dia merupakan negara pertama di dalam sistem uni-multipolar. Uni-multipolar itu maknanya Amerika Syarikat selalunya di atas, dan negara-negara yang mempunyai veto power ataupun kuasa-kuasa besar harus di bawah sistem unipolar ini.
Dan sistem ini sebenarnya telah diungkapkan oleh salah satu mantan profesor di Harvard, Samuel Huntington, lebih kurang 35 tahun yang lepas. Dan ini juga merupakan aspirasi Amerika Syarikat sebenarnya, iaitu selalu menjadi unipolar dan segala kuasa yang sedang naik itu harus akur kepada apa yang Amerika Syarikat ingin lakukan. Tidak kira di rantau timur, barat, malah di Latin Amerika. Itu merupakan matlamat Amerika Syarikat. Prof, juga saya nak tanya ya, kalau mungkin orang di luar sana melihat kepada perbincangan lebih memfokuskan kepada konflik ketegangan di antara dua negara ini, mungkin boleh diterangkan kepada mereka dengan cara yang lebih mudah untuk sama-sama memahami kos sebenar konflik ini terhadap kestabilan ekonomi global, Prof. Kos sebenarnya merupakan ancaman dari segi persepsi. Ancaman daripada pihak Iran bahawa Iran itu telah berjaya mencapai teknologi yang agak mantap dan juga matang dalam segi tenaga nuklear. Dan ini merupakan satu perkara yang tidak dibenarkan oleh Israel ataupun Amerika Syarikat, walaupun sebenarnya tidak adil. Sebab apa yang Iran ingin lakukan ialah untuk menjanakan kuasa yang cukup untuk membantu Iran menjadi sebuah negara yang moden dan juga berkaliber. Dan malangnya persepsi politik itu masih belum mencapai satu tahap yang stabil di mana Iran boleh melakukan nuclearization tanpa ancaman daripada pihak Israel ataupun Amerika Syarikat. Dan yang anehnya, NATO seperti tidak begitu mengambil perhatian kepada apa yang sedang berlaku di Persian Gulf, sebab NATO seperti agak tertumpu kepada soal-soal sendiri di Eropah dan juga di Ukraine. Baik, itu melihat kepada kos kepada sekiranya berlaku ketegangan yang memuncak pada masa-masa akan datang. Pastinya pada ketika ini update yang seperti saya telah kongsikan tadi, Iran sebelum ini sudah menyatakan kesediaan untuk berunding dan juga ke arah perjanjian nuklear yang adil dan saksama, dan ini diputuskan oleh diplomat kanan Iran menerusi laporan yang kami sediakan pada 31 Januari yang lalu ataupun semalam, di mana Tehran sedia untuk perjanjian nuklear yang adil dan saksama dan tidak pernah mengejar pemilikan senjata nuklear, dan itu tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Dan Prof, saya nak tambah juga lagi, Prof, kita melihat kepada prospek ataupun konteks sekutu Iran dan juga konflik serantau di Gulf ini. Jadi bagaimana Prof melihat sekiranya Iran diserang, sejauh mana realistikkah ancaman tindak balas dari sekutu-sekutu Iran seperti Hizbullah dan juga Houthi, Prof? Sekiranya soalan ini ditanya mungkin 2 tahun yang lepas, Houthi, Hizbullah mempunyai ancaman yang agak kuat. Tetapi untuk tahun yang selepas ini, seperti Hizbullah, Houthi dan juga Hamas, disebabkan oleh operasi dan serangan yang diambil oleh pihak Israel, kebolehan mereka telah dikurangkan dengan agak banyak sekali. Malah pucuk pimpinan mereka, misalnya Hassan Nasrani merupakan salah satu pemimpin yang hebat kepada Hezbollah, juga telah dibunuh oleh pihak Zionis. Dan adakah pucuk pimpinan Hezbollah, Houthi dan Hamas telah diperbarui? Kita masih belum tahu ya. Dan setakat ini Iran sedang berganding kepada pihak Turki, iaitu Presiden Erdogan dan juga Menteri Luarnya Dr. Hakan Fidan, untuk membantu Iran daripada terperangkap dalam peperangan ini. Dan kita cuma boleh berharap dan berdoa bahawa peperangan itu tidak akan berlaku berdasarkan perhubungan yang baik di antara Turki dan juga Amerika Syarikat. Tetapi kalau kita cuma menumpukan kepada perhubungan dua hala di antara Iran dan Amerika Syarikat, sebenarnya perhubungan dua hala ini telah pecah ataupun tidak boleh diselamatkan lagi. Harus berganding kepada third party seperti Turki untuk membantu Iran daripada terperangkap dalam peperangan ini.
Dan ini sebenarnya merupakan helah pihak Tel Aviv, iaitu pihak Israel, untuk memperangkap Iran di dalam peperangan ini dengan menggunakan Amerika Syarikat, iaitu kuasa ketenteraan mereka. Dan juga Prof, adakah wujud sebarang potensi, kita masih dalam konteks sekutu Iran dan juga konflik serantau, adakah wujud potensi konflik ini akan mengubah ataupun membentuk satu perang proksi serantau yang mungkin melangkaui kawalan pihak Washington sendiri, Prof? Sekiranya kita imbas balik kepada tahun 2017, di mana salah satu perjanjian di antara Amerika Syarikat dan Iran itu diluncurkan ataupun dibatalkan, iaitu JCPOA, Joint Comprehensive Point of Agreement. Dalam agreement itu sebenarnya dipersetujui oleh pihak Presiden Obama. Tapi bila Presiden Trump masuk ke dalam White House, dia merasai bahawa JCPOA ini harus mempunyai satu framework di mana Iran itu tidak akan membantu proksi seperti Hezbollah, Houthi dan juga selainnya. Dan tetapi yang anehnya, bila Amerika Syarikat sedang melancarkan operasi militeri seperti apa yang sedang berlaku setakat ini, klausa-klausa seperti ini tidak lagi disebut oleh Presiden Trump. Malah yang diungkapkan itu ialah sokongan kepada orang-orang Iran. Tetapi sokongan itu juga merupakan satu tipu hela, ya, sebab selalunya Amerika Syarikat tidak semestinya akan menolong sesiapa yang cuba menggulingkan kerajaan itu. Dan ini merupakan satu risiko yang amat tinggi. Malah sekiranya penyokong-penyokong Iran itu termakan umpan daripada Amerika Syarikat dan berlakunya regime change, sebenarnya tidak ada tumpuk pimpinan yang kuat dan juga mampan untuk menubuhkan kerajaan yang baru. Ini merupakan risiko yang paling tinggi. Baik, terima kasih atas pandangan dan juga perkongsian dari Profesor Dr. Pa Kim Beng yang merupakan Profesor Pengajian ASEAN dan Pengarah Institut Pengajian ASEAN dan Pengantarabangsa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atas perkongsian tersebut. Dan pastinya kita akan terus memantau situasi terkini susulan ketegangan Amerika Syarikat dan juga Iran, dan kita melihat segala perkembangan ini akan terus kami laporkan di astroawani.com, di saluran 501 dan juga di semua platform media sosial Astro Awani. Terima kasih Prof. Dr. Pa Kim Beng sekali lagi atas perkongsian tersebut, dan saya kira sekian fokus minggu depan untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.